Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Khairi bin Cik Riah. Memegang nombor matrik 286706 dalam menyiapkan tugasan SGDK 3832, iaitu Pedagogi for Business Management, dengan tajuk yang diberikan iaitu saya guru ABC. So berkenaan dengan saya punya subtopik yang telah dipilih dalam buku teks perniagaan tingkatan 4, iaitu 4.3, iaitu pembangunan produk serta pasaran baharu, di mana di bawah subtopik ini terdapat dua indikator, iaitu 4.31 iaitu langkah-langkah pembangunan produk baharu, dan juga 4.32 iaitu pasaran baharu. Jadi saya sebagai seorang guru dalam menerangkan apa yang perlu diajar dalam subtopik ini dengan menggunakan pendekatan eklektik, dan juga strategi yang digunakan adalah strategi pemusatan guru dan juga strategi pemusatan bahan. So dalam bahagian pendekatan yang digunakan iaitu pendekatan eklektik. Pendekatan eklektik adalah dapat ditakrifkan bahawa penggabungan kedua-dua, iaitu pendekatan induktif dan juga pendekatan didaktif. Jadi dalam pendekatan ini ia digunakan dalam menerangkan apa yang berkaitan dengan subtopik 4.3 ini dengan menggunakan pendekatan eklektik ini. Saya lihat pendekatan eklektik ini amatlah berpatutan ataupun bersesuaianlah, saya kira, untuk dijadikan sebagai pendekatan yang digunakan dalam menjalankan proses pembelajaran dan juga pengajaran kepada murid. Antara kelebihan pendekatan eklektik ini adalah bagi memudahkanlah guru tersebut untuk mentadbir dalam memberi arahan kepada murid. Seperti guru boleh memberi contoh tentang perkaitan antara langkah-langkah pembangunan produk baharu daripada peringkat awal, peringkat seterusnya dan sehinggalah peringkat yang terakhir, di mana guru boleh mengambil satu contoh produk ataupun barangan yang boleh pelajar mampu faham dengan lebih jelas apa yang guru ataupun saya sendiri nak sampaikan kepada murid, supaya murid lebih jelas ataupun nampaklah di depan mata mereka sendiri bagaimana produk tersebut daripada peringkat awal sehinggalah di peringkat pengkomersialan. Jadi di situ murid mampu untuk dapat tanya sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun inquiry. So guru sama sekali boleh jawab teruslah dia punya pertanyaan tersebut. So seterusnya berkaitan dengan strategi, di mana strategi yang digunakan adalah strategi pemusatan guru dan juga strategi pemusatan bahan. Strategi pemusatan guru ini adalah di mana subtopik ini adalah berkaitan dengan langkah-langkah pembangunan produk baharu dan juga pasaran baharu. So guru dalam hal ini adalah menjadi watak penting ataupun individu yang utama dalam memastikan pengawalan bilik darjah itu dimiliki sepenuhnya oleh guru tanpa birokrasi itu dibahagikan kepada pelajar. So dalam hal ini, guru adalah memainkan peranan penting untuk mengawal ataupun memberi arahan secara holistik ataupun menyeluruh kepada pelajar. Dalam erti kata lain, guru adalah mengawal segala-galanya yang berlaku di dalam bilik darjah. So dalam hal ini, guru sebagai orang kata penyampai ilmu, jadi lebih mudahlah untuk dia sampaikan supaya tiada argumen awal daripada murid-murid. Seterusnya, pemusatan bahan yang digunakan adalah yang terbahagi kepada dua, iaitu pemusatan bahan iaitu bahan pembelajaran ataupun bahan pengajaran. So di mana guru-guru boleh menggunakan something ataupun barang lah yang dia boleh bagi contoh kepada pelajar ataupun murid. So dalam hal ini iaitu contoh langkah-langkah pembangunan produk baharu ini, contoh saya ambil robot yang dicipta daripada peringkat penjanaan idea sehinggalah ke peringkat perkomersialan. So guru boleh tunjuk contoh daripada satu orang kata rangkaan idea sehinggalah ke peringkat komersial ataupun di peringkat pemasaran lah barang itu
dalam pasaran. So bahan yang digunakan itu adalah amat membantulah murid untuk lebih faham ataupun nampak macam mana ia berlaku daripada peringkat pertama sehinggalah peringkat yang seterusnya dan peringkat yang terakhir. So secara kesimpulannya, saya dapat simpulkan bahawa setiap pembelajaran dan pengajaran memerlukan pendekatan-pendekatan yang berbeza ataupun orang kata pendekatan itu digunakan bersesuaianlah dengan subtopik yang kita pilih, dan juga strategi-strategi pemusatan guru ataupun bahan ataupun pelajar itu kita sebagai seorang guru hendaklah bijak dalam menentukan setiap apa yang dipilih itu mempunyai indikator-indikator ataupun kelebihan-kelebihan yang tertentu supaya ia tidak bercanggahlah dengan mana-mana peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh falsafah pendidikan. So daripada saya rasa itu sahaja. Sekian, terima kasih.